Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama pada malam ni untuk teruskan pengajian kita berkaitan dengan kitab kita, iaitu kitab hadis 40 hadis berkaitan dengan dengan Arba'un Al-Madawiyah, hadis Arba'in, hadis 40 alam Melayu katakan, berkaitan dengan adab-adab sesama manusia. Tuan-tuan macam Allah, kita masuk topik yang dipanggil bab ke-34, adab dengan ular dan juga anjing hitam. Tapi tajuk malam ni adab dengan ular dan anjing hitam. Muallif rahimahullahu taala sekarang ni, iaitu Fadilatul Syekh Dr. Abdul Rahman bin Abdul Karim Al-Uthmani hafizahullahu taala, dia kata, saya meriwayatkan hadis dalam bab ini daripada guru saya, iaitu Syekh Al-Lughawi Jaliluddin bin Haji Abdul Wahid Al-Muallim, KPR Sungai Udang, Melaka, dengan sanad yang bersambung kepada pertama Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Rasulullah SAW melarang seorang membunuh jinnan al-buyut, ula-ula yang bersarang di rumah. Dia panggil jinnanil buyut, iaitu ular-ular yang bersarang di rumah, kecuali al-abtar, iaitu jenis ular yang pendek, dan tufiyatan, iaitu ular yang mempunyai 2 garis hitam di bahagian belakangnya. Kedua-dua jenis ular ni tidak boleh, kedua-dua jenis ular ini boleh menghilangkan penglihatan seseorang dan menggugurkan kandungan wanita. Sesiapa yang membiarkan kedua jenis ular itu berlalu pergi, ia bukanlah dari kalangan kami. Ia bukanlah daripada kalangan kita. Hadis ini riwayat Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya, nombor hadisnya 24010. Yang kedua, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang melarikan diri daripada ular-ular kerana takutkan mereka, maka bukanlah dia daripada kalangan kami. Kita tidak pernah aman sejak memerangi mereka. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, nombor hadisnya 5250. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang itu bersalat dan tidak ada antara penghadang, antaranya makna tempat dia salat tak ada penghadang, sutrah dia panggil, terbatallah salatnya dengan sebab anjing hitam, wanita ataupun keldai. Ditanya kepada Abu Dzar, apakah bezanya antara anjing hitam, merah ataupun putih? Abu Dzar menjawab, wahai anak saudaraku, engkau telah bertanya kepadaku sebagaimana telah kutanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda menjawab pertanyaanku dengan menjawab, anjing hitam itu adalah syaitan. Hadis sahih riwayat Imam Tirmizi dari jalur Abu Dzar, nombor hadisnya 338. Tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, perbincangan yang lepas, kalau tuan-tuan ingat, kita kata kita dibenarkan membunuh binatang-binatang yang mana Nabi suruh, kan, dalam hadis-hadisnya Nabi suruh kita bunuh binatang
Yang pertama sekali anjing gila, burung helang, katakan al-aqrab, kalajengking, gagak, katakan itu dan ular. Ini semua 5 binatang yang yang disuruh kita bunuh. Disuruh kita bunuh, dan harus sama ada kita nak bunuh dia di tanah halal maupun di tanah haram. Wallahu a'lam. Jadi ini ular mati Allah Subhanahu wa taala, kita katakan salah satu binatang yang boleh kita bunuh. Selain daripada itu, ada juga binatang-binatang yang lain yang yang kita boleh bunuh, seperti mana disebut dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya cicak, yang mana kita boleh bunuh cicak tadi, ataupun mana-mana binatang yang boleh memudaratkan kita. Dah, at least contohnya kata Ustaz, apa hukum bunuh nyamuk, katakan. Ya harus, katakan, tidaklah jatuh hukumnya haram. Tetapi nyamuk tu kalau tak ganggu kita, tak payahlah dia dibunuh. Tak payah dia bunuh. Kalau diganggu, yes, katakan. Maknanya kalau kata dia mengganggu dalam rumah kita, maknanya as long as dalam rumah kita, barangkali mungkinlah ganggu kita, kerana dia akan isap darah tak masa kita tidur, ke sembuh kat rumah tu tak ada lah isu sangat, tak ada masalah. Tapi yang kat luar tu yang jangan dia sembuh, kecuali memang macam kita kata penyakit yang demam denggi ke, itu memang disembuh sebab bagi mudarat. Wallahu a'lam. Walaupun kita dibenarkan membunuh binatang mati Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak bermakna kita menzalimi binatang tadi yang dibenarkan kita bunuh. Nabi SAW sebut dalam hadis dia, kata Rasulullah SAW, "Iza qataltum fa ahsinul qitlah." Apabila kamu nak bunuh binatang, bunuhlah binatang tadi dengan ihsan. Nak bunuh binatang pun kena bunuh dengan ihsan. Macam mana nak bunuh binatang dengan ihsan? Kata Syekh kami dulu, dia kata bunuh dengan ihsan ialah bunuh dengan sesuatu yang boleh membunuh dengan cepat. Kalau katalah dengan racun, itu cara paling cepat untuk bunuh dia, dengan racun. Kalau dengan tembak ada, ataupun sewaktu dengannya. Kita tak boleh nak ada spesifik cara, katakan, yang cara macam mana kita nak bunuh binatang tadi. Yang ada ialah Nabi pun sebut ihsan. Tapi bila ihsan itu, ulama kupas maksudnya ialah yang paling cepat selesai masalah. Apa yang paling cepat selesai masalah, itu yang paling afdal cara yang kita bunuh. Mungkin dengan cara kita kata tepuk mati terus ke, ataupun mungkin dengan cara semburan, macam kita sembuh minyak sembuh reset kepada lipas, kata itu yang paling baik, paling cepat. Wallahu a'lam. As long as ihsan, jangan seksa. Jangan seksa binatang tersebut. Celup dalam air, potong kaki dia dulu ke, potong sesungut dia dulu ke, ataupun sewaktu dengannya. Kalau kata buat begitu, makanya tuan-tuan rahmati Allah, dianggap kita telah melakukan penganiayaan ke atas kita kata telah melakukan penganiayaan ke atas makhluk Allah Subhanahu wa taala. Silap hari bulan dekat akhirat, dia akan datang tuntut hak dia, katakan, di hadapan kita. Kita ada satu tempat yang dipanggil Qantarah, yang mana situ akan berlaku menuntut antara satu sama lain, binatang dengan binatang, manusia dengan manusia, ataupun sewaktu dengannya. Sebaliknya, kita ada menganiaya binatang, maka wal'iyazbillah, jangan sampai besok dituntut. Tentang Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni kita nak lihat hadis Nabi ataupun bab yang kedua ni, yang disebut sebagai adab dengan ular. Adab dengan ular dan juga anjing hitam. Kita tuan-tuan mati Allah, ular ni banyaklah dia kita kata jenis ular ni banyak. Ada jenis yang berbisa, ada jenis yang tak berbisa.
macam-macam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak yang dikatakan contohnya dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutubu 'ala al-mimbar. Nabi dikata aku dengar Nabi SAW berkhutbah di atas mimbar. Nabi kata uqtulul hayyat, bunuhlah ular-ular. Bunuhlah ular seumum. Dalam kita kata dalam hadis yang lain kata Abdullah bin Umar falabithtu la atruku hayyatan araha illa qataltuha. Kata Ibn Umar, lepas aku dengar hadis tu, aku tidak meninggalkan, mana aku jumpa je ular aku akan bunuh dia. Sebab Nabi kata uqtulul hayyat, bunuhlah ular-ular. Jadi implement kepada apa yang Nabi sebut tu, dia kata Nabi kata falabithtu la atruku hayyatan araha illa qataltuha. Tidak ada aku tak jumpa ular kecuali aku akan bunuh. Hadis ni riwayat Bukhari dan juga Muslim. Lepas tu dalam hadis yang riwayat Abu Daud yang kita dengar tu, siapa yang melarikan diri daripada ular kerana takutkan mereka, maka bukanlah daripada kalangan kita, bukanlah dari kalangan kami. Sebab itu dalam hadis Nabi sebut uqtulul hayyat kulluhun faman khafa tha'rahunna falaysa minni. Sehingga Nabi beri peringatan, siapa tak bunuh maka bukan daripada kalangan kami. Jadi ini macam Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam. Baik, hadis yang pertama kita kata Rasulullah SAW melarang seorang membunuh, Rasulullah melarang membunuh al-jinanil buyut, ular-ular yang bersarang di rumah, kecuali al-abtar. Ada sejenis ular yang pendek dan Sufiyatan, ada tufiyatain, tufiyatain. Kita tengok dalam bahasa Arab ni katakan. Ni jenis-jenis ular dalam bahasa Arab ni saya tak nak kena tak pasti dia ular apa dalam bahasa Melayu dia panggil apa. Tak. Dipanggil al-abtar ni dalam di jenis-jenis ular. Ular yang ada. Apapun macam Allah Subhanahu wa taala disebut kat sini al-jinanil buyut illa al-abtar wa dhu tufyatain. Dibaca wa dhu at-tufyatain fa innahuma yakhtatifanil absar. Dua jenis ular ni berbahaya katakan. Iaitu boleh menyebabkan buta dan juga boleh menyebabkan kalau orang mengandung boleh kandungannya tadi gugur katakan. Faman tarakahuma falaysa minna. Wallahu a'lam. Kita ada hadis yang khusus, kita ada hadis yang umum. Apapun macam Allah Subhanahu wa taala, ular kalau masuk dalam rumah, kita dah sebutkan sebelum ni, apabila Nabi SAW pesan apabila ular masuk dalam rumah, arah dia suruh keluar. Kalau tak keluar aku bunuh. Dibuat sebanyak 3 kali. Itu arahan yang disebut dalam hadis-hadis Nabi SAW. Apapun jenis ular yang masuk dalam rumah, kita boleh bagi arahan. Kalau dia tak keluar juga, barulah kita boleh bunuh. Tak berani bunuh, jangan larilah. Nyatakan panggil dia lah orang yang mampu untuk bunuh. Kadang musim-musim hujan ni, musim-musim hujan ni tuan-tuan mati Allah, mereka ular-ular ni kalau kat kampung-kampung musim hujan ni memang masalah lah. Lagi kawasan-kawasan yang dekat dengan ladang-ladang kelapa sawit dan sebagainya, banjir ke apa ke, ular-ular suka duduk masuk dalam rumah. Sebab kawasan tinggi ataupun dia sebab dia nak cari tempat yang panas. Dia tak suka tempat yang sejuk ataupun sesuatu dengannya. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, ular-ular ni akan masuk dalam rumah. Jadi kita kata jangan terus dibunuh. Dia bunuh. Suruh dia keluar, kalau tak keluar baru boleh bunuh. Kita takut dia adalah jin yang menyerupai ular. Yang menyerupai ular. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala,
adabnya kita dengan ular ni, inilah dia kata boleh dibunuh. Dia katakan ular-ular ni tadi boleh dibunuh. Kata seperti mana disebut dalam hadis yang saya bacakan tadi, uqtulul hayyat, bunuhlah ular-ular yang ada. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis riwayat Muslim dia kata qala an Abi Sa'id qala dakhalna ala Abi Sa'id al-Khudri fabainama nahnu julusun idh sami'na tahta sarihi harakah. Kami bila pergi rumah ataupun pergi jumpa dengan Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dan kami ketika mana kami sedang duduk bersama dengan dia, tiba-tiba kami dengar sesuatu bergerak di bawah katil. Tahta sarihi harakah, ada gerakan. Fa nazarna, lalu kami lihat tiba-tiba ular. Fa idza hayyatun. Wasaqal hadis wa fihi faqala Rasulullah sallallahu inna li hadhihi al-buyut awamir fa idza ra'aytum shay'an minha fakharriju 'alayha thalathan fa in dhahaba wa illa faqtuluhu fa innahu kafir. Mana ular ni kalau kita kata Nabi SAW, kalau jumpa dalam rumah ada ular katakan, maka beri peringatan sebanyak 3 kali. Harriju ni maknanya bukan suruh keluarkan ular tu, tidak. Harriju dia tak sama dengan kharriju. Kha dengan ha, dua benda yang berbeza. Jadi harriju, beratkan dia, kalau maksudnya di sini ialah bagi arahan dia suruh keluar. Kalau tak keluar, kita kata kita akan bunuh. Baik enggak keluar, kalau tak keluar kebunuh. Nabi kata thalathan, 3 kali. Alaiha thalathan. Fa in dhahaba, kalau dia keluar, okeylah, dia keluarlah. Tak adalah, tak payah lebih kejar dah. Wa illa faqtuluhu, kalau tidak baru boleh bunuh. Wallahu a'lam. Lepas tu banyak dalam dalam hadis-hadis Nabi SAW ada yang setengah pandangan ulama mengatakan bahawa itu berlaku di Madinah sahaja. Tapi ada juga pandangan ulama mengatakan umum, semua tempat. Semua tempat. Maka kata Ibn Abdul Bar rahimahullahu ta'ala, ajma'al ulama ala jawazi qatli hayyatin sahari sigaran kunna au kibara ay naw'in kana al-hayyat. Maknanya ijma' para ulama harus membunuh ular-ular yang di padang pasir, katakan jenis padang pasir ni, sama ada kecil ke besar ke, ataupun apa jenis ular, katakan. Kalau ni dekat negara Arab lah, di padang-padang pasir. Tapi kita sini dekat inilah hutan ke apa ke, kita apa ni, semak-semak ke, ataupun sewaktu dengannya. Wallahu a'lam. Jadi tidak ada salah kita, fala haraj 'alaikum fi qatl al-hayyat allati takunu kharij al-bait. Tidak salah untuk kita nak bunuh hatta ular-ular yang ada di luar rumah. Amma dia kata amma ma yujad dakhil bait fala taqtul hatta tanzura thalathan, hatta tunzar thalathan. Adapun kalau ular-ular itu dalam rumah, kena beri arahan 3 kali. Kalau kat luar, Ustaz, kat luar tak perlu. Kalau kat luar tak perlu. Katakan yang diarahkan kita bercakap dengan ni ialah di dalam rumah. Kalau lah kata Ustaz, kami duduk dalam kemah, tiba-tiba ular dalam kemah, katakan. So dalam kemah kita kiaskan dalam rumah, sama juga. So bagi arahan keluar, kalau tak keluar kita bunuh. Jadi kalau tak keluar tu maknanya dia binatang lah. Senang cerita dah, kata. Wallahu a'lam. Nabi beri peringatan, siapa yang melarikan diri daripada ular-ular kerana takutkan mereka, maka bukanlah dia daripada kalangan kami. Kita tidak pernah aman sejak memerangi mereka. Jadi ular ni satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mana kita memang boleh membunuhnya. Sehingga Nabi beri peringatan, kalau tak bunuh ular ni bukan daripada kalangan kami. Tapi janganlah pergi mencari. Jangan pergi mencari untuk bunuh. Tapi kalau kita jumpa, kalau kita tersempak, ini pergi cari bunuh tu, ni tak boleh lah, tak perlulah, katakan ada. Yang
bahayanya kalau kita berjumpa. Itu yang dimaksudkan dalam hadis. Tak perlu lari, katakan. Kalau boleh dibunuh, katakan. Kalau kita berdepan dengan ular tersebut. Tapi ialah kita ni takut. Kadang-kadang kita ni rasa takut tengok ular. Lagilah kalau ular tedung selar tu yang besar kan. Tinggi pun dan berdiri pun sampai 5 meter, 6 meter, kita pun seriau juga kan, katakan. Wallahu a'lam. Bergantung pada keadaan lah. Bukan maksudnya hadis ini menurut Allah kalau kita lari ustaz berdosa ke? Tidak. Tidaklah sampai tahap ni begitu. Wallahu a'lam. Abi Dzar radhiyallahu anhu, ini kisah ular. Kalau anjing pula menurut Allah Subhanahu wa taala dia panggil anjing hitam. Kita dah sebutkan sebelum ni, kalau kalbul aqur kita tak ada masalah nak bunuh anjing gila. Anjing gila kita boleh bunuh, tak ada masalah. Tapi bagaimana yang dipanggil sebut dalam hadis ni kalbul aswad. Kalbul aswad disebut dalam hadis Nabi SAW, al-kalbul aswad syaitan. Dan riwayat yang lain, kalbul aswad bil-laili syaitan. Anjing hitam pada waktu malam syaitan. Macam mana tu, syaitan betul ke, menyerupai anjing ke, atau bagaimana? Di sini tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala ada pun hadis yang disebut kalbul aswad bil-laili syaitan. Pertama sekali kita kata hadis tu tak betul. Lam kata para ulama lam na'thur 'ala al-hadis bi hadzal lafaz. Dan fatwa yang ada berkaitan dengan ni, kami tidak menjumpai riwayat begitu. Yang ada riwayatnya ialah al-kalbul aswad syaitan. Dia tidak ada anjing hitam waktu malam tu syaitan, tak ada. Yang ada anjing hitam itu syaitan. Dia tak ada fokus malam hari ke siang hari. Jadi di sini tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala ikhtilaf ulama dalam mentafsirkan apa yang dimaksudkan dengan anjing hitam. Adakah dia hakikat? Which is maksudnya ialah kalau hakikat itu adalah memang syaitan. Kalbul aswad tu memangnya syaitan. Syaitan yang menyerupai binatang. Itu kalau kita kata dia hakikat. Wa anna syaitanul jin, bahawa syaitan jin itu menyerupai anjing hitam. Itu kalau kita kata dia hakikat, real. Tapi ada sebagian ulama wa dhahaba ba'dhum ila hamlihi ala majaz. Maknanya dia hanya retorik. Kita kata retorik bahasa Melayu kan, apa? Kiasan. Simbol katakan. Kalau retorik, kalau kami dulu balaghah ni, dia dalam bahasa Melayu yang ni dia panggil retorik. Nak terjemah dalam bahasa dia lagi tak terjemah retorik tu dalam bahasa Melayu. Kiasan ni kok katakan. Katakan. Maknanya bukanlah syaitan. Tetapi dia dia dianggap macam syaitan, macam bukan real, nyatakan. Sebab tu dipanggil majaz. Dalam istilah bahasa Arab dia panggil majaz. Kerana Allah Subhanahu wa taala makruf, kalau anjing ni warna hitam, dia memang ganas sikit, dia memang garang. Sebab tu dalam fiqh disebut li'annal kalbal aswad aktsaru dararan wa tamarrudan min ghairihi min al-kilab. Maknanya anjing hitam ni dia mudaratnya lebih berat, dan anjing hitam ni dia bahaya sikit berbanding dengan anjing yang berwarna lain. Sebab itu dia dipanggil kalbul aswad syaitan. Itu hanya kiasan. Allahu a'lam. Dan dalam kitab Aunul Ma'bud disebut qala fil Fathil Wadud hamlu ba'dhum ala zahirihi wa qala inna asyaitana yatasawwar bi suratil kilabis sud. Dalam kitab Aunul Ma'bud syarah kepada Sunan Abi Dawud,
Aunul Ma'bud. Dia kata muallif kitab Aunul Ma'bud dia bawa nukilan daripada kitab, satu kitab nama dia Fathul Wadud. Saya tak pasti pengarang dia siapa. Dalam kitab Fathul Wadud ni dia kata sebahagian ulama menyatakan bahawa kalbul aswad, anjing hitam itu ialah memang real syaitan. Ada. Inna syaitana, sesungguhnya syaitan itu menyerupai bentuk anjing hitam. Wallahu a'lam. Sebab itu kalau malam kadang-kadang ada dalam hadis-hadis yang lain, contohnya kalau malam kita dengar anjing menyalak, katakan anjing menyalak, maka kita hendaklah mohon perlindungan daripada daripada mohon perlindungan daripada Allah. A'udzubillah, mohon perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang direjam, katakan. Kita baca. Sebab apa ni tadilah kalbul aswad, maknanya itu adalah apa ni sebab kerana dia melihat syaitan, katakan. Berbanding dengan kalau kokokan ayam, katakan. Itu pun ada disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita nak fokus kepada apa ni syaitan ataupun hadis ini, iaitu anjing hitam. Disebut juga dalam hadis ini apabila seorang itu bersolat, hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu, apabila seorang itu bersolat tidak ada antara dia dan kiblat itu penghadang. Penghadang ni dipanggil dalam fiqh dipanggil sutrah. Mazhab Syafi'i semayang sunat mengambil sutrah. Sutrah ni penghadang. Sutrah ni penghadang. Sutrah, ada sebagian ulama mengiktirafkan lain pun boleh dianggap sebagai sutrah. Ada yang sebenarnya ujung sejadah pun boleh dianggap sutrah. Tapi sebagian ulama tidak. Sutrah tidak akan berlaku kecuali ianya minimum ialah kadar bonggol unta. Maknanya tinggi dia mesti kadar bonggol unta. Itu kadar. Itu baru dianggap sebagai sutrah. Dan sutrah boleh jadi tiang, boleh jadi orang, boleh jadi binatang, dan sewaktu dengannya. Kalau kita tunggangan kita letakkan di hadapan, kita semayang di sebaliknya, katakan. Ya harus, katakan. Wallahu a'lam. Untuk jadikan dia sutrah. Penting sutrah ni tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab orang agar orang tidak lalu depan orang salat dan tidak beri masalah kepada orang yang nak lalu depan orang yang sedang salat. Lau ya'lamu marru madza alaihi, kalaulah orang yang melalui baina yaday musalli, yang lalu depan orang yang sedang salat ni, madza alaihi, apa yang ditimpakan ke atasnya, maka hendaklah lebih baik dia berdiri sahaja selama 40 hari. Kemudian ada kata 40 bulan, ada kata 40 tahun. 40 yawm, 40 syahr, 40 sanah. Jadi berdiri tuan-tuan 40 hari pun cukup, sehari pun cukup dah, menggeletar betul. Minimum orang boleh berdiri tu saya rasa 4 jam je. Itu pun tengok kat tentera, itu memang latihan yang dekat dekat istana tu kan. Saya mula dulu ingat patung ke apa kan, tegak je. Rupanya memang orang real ni katakan. Pergi dekat orang. Ada. Memang dia kena berdiri tegak. 4 jam je paling lama pun dia boleh berdiri. 4 jam kata. Lepas tu tukar. Kata. Ini kan 40 hari kena berdiri. Ada. Maka di situ ada wa'id, janji buruk, lalu depan orang yang sedang semayang. Maka sebab itu kita perlu ambil sutrah. Sebab itu sebagian ulama mengambil sutrah itu hukumnya wajib. Kita mazhab Syafi'i hukumnya sunat. Sutrah imam adalah sutrah bagi makmum. Maknanya kalau kita kata kita semayang berjamaah, sutrah makmum semua adalah sutrah imam. Jadi orang kalau nak lalu depan makmum tak ada masalah, tapi dia tak boleh lalu depan imam. Tapi kalau dia semayang seorang diri main sunat, misal kata, kita tak boleh lalu depan orang yang sedang salat.
Wallahu a'lam. Dan ada juga sebagian ulama mengatakan larangan itu kalau kita lalu di apa, betul-betul baina yadayil musalli, maknanya di antara tempat rukuk, tempat sujudnya dengan tempat berdirinya. Itu asyad, lebih berat. Kalau dia tak ada sutra, dia lalu di depan, maka itu akhaf, lebih ringan. Maknanya dia lalu depan kawasan tempat sujudnya ringan berbanding dengan dia lalu betul-betul depan orang yang sedang salat. Dan Nabi SAW pesan kepada kita, apabila orang lalu depan semayang, kita tengah semayang, orang lalu, Nabi suruh sekat dia. Sekat, tahan. Ada falyamna'hu, tahan dia. Ada tengah semayang, tahan. Tapi masalahnya orang Melayu ni macam-macam, dia kreatif. Bila tahan atas, dia lalu bawah. Ataupun tahan, dia pergi salam yang kawan. Arab biasa, Arab kan, Syekh orang Arab ni dah biasa, dia tahu orang lalu tak ni. Orang kita jemaah haji, jemaah umrah kita lalu depan Syekh Arab, tahannya tu. Dia pun pergi salam Syekh, orang yang semayang. Tak? Siap enjuk-enjuk ke tangan dia, kata, cium ke tangan kata. Orang tu tengah semayang, dia halang kita sebenarnya untuk lalu depan orang semayang. Tak boleh. Tak. Dan Nabi bahkan Nabi kata kalau dia lalu juga kali kedua, Nabi kata falyamna'hu. Dan kalau dilalu lagi kali ketiga, faqtulu. Nabi suruh bunuh dia. Tapi lafaznya tu bunuh, bukan nak suruh kita bunuh betul, tidak. Maksudnya dengan kuat, tolak lebih tegas lagi, nyatakan. Dengan tegas katakan. Dengan tegas. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, di situ terdapat kita kata larangan kita elakkan, kecuali kanak-kanak, budak-budak yang ghair mumayyiz, maknanya kanak-kanak yang 4 tahun, 5 tahun, tak apa ni. Satu ketika Nabi sedang semayang, Ibn Abbas duduk sebelah kiri. Dia duduk sebelah kiri. Kan adab kita bila jadi makmum kena sebelah kanan. Jadi Ibn Abbas ni dia pergi rumah Nabi, apa ni kita kata, pergi rumah Nabi, Nabi sedang semayang, dia terus ikut Nabi SAW. Masa tu dia kecil lagi, kanak-kanak lagi. Maka bila dia duduk sebelah kiri, fayajurruhu, Nabi tarik dia pergi sebelah kanan. So sebagian ulama kata yajurruhu, makna Nabi tarik dia ikut ke depan, bukan ikut belakang. Kalau belakang macam mana kan, tengok. Jadi ikut depan. Ikut depan, pindahkan dia sebelah kanan. Maka dengan sebab itu kata ulama, kalau kanak-kanak dibenarkan, bukanlah dibenar, makna tidaklah menjadi masalah, tapi perlu diberitahu. Jangan lalu depan orang yang sedang salat, perlu dimaklumkan. Ini ada adab yang perlu kita ketahui. Sebab itu Nabi SAW bila seorang itu bersolat, tidak ada di antara penghadang, terbatallah salatnya. Ini keras. Kalau tak ada penghadang, orang anjing hitam lalu depan kita, ataupun perempuan lalu depan kita, kalau keldai lalu depan kita, batal sembahyang itu. Hadis ni hadis riwayat Imam Tirmizi rahimahullah taala. Aisyah radhiyallahu anha bila dengar hadis ini, dia kata, adakah kamu menyamakan orang perempuan sama dengan anjing dan sebagainya? Jadi seolah-olah di situ tuan-tuan mati Allah, sebenarnya kita kata ada isu lain. Bukannya kalau orang perempuan lalu depan sembahyang, batas sembahyang kita terus, tidak. Anjing lalu depan kita terus, batas sembahyang. Walaupun kumpulan Zahiriyah ataupun contohnya Imam Dawud Zahiri rahimahullah taala, memang dia berkeras kata, kalau anjing lalu, perempuan lalu, semua batal terus sembahyang. Makna amalan bi zahiril hadis, dia beramal dengan zahir hadis. Tapi bila ada satu riwayat Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha
adakah kamu nak menyamakan aku ataupun orang perempuan ni sama dengan himar dan juga anjing hitam? Dia kata tak. So di situ dia fahami ada maksud lain. So apa maksud dia di situ nama Allah ialah bukanlah batal semayang, bukan batal semayang, tetapi maknanya mengganggu orang yang sedang solat. Perempuan lalu, kita tengah semayang, orang perempuan lalu depan kita, tak, ganggu. Bukan setakat orang perempuan, apa sahaja yang lalu depan kita, ia mengganggu solat, mengganggu orang yang sedang solat. Ada. Wallahu a'lam. Sebab itu kita kena halang. Kita kena halang. Dan di sini tuan-tuan mati Allah, hadis ini adalah menuntut kita orang yang semayang, bila semayang carilah sutrah. Carilah sutrah untuk kita salat. Benda itu sunat. Yang sunat, katakan dalam mazhab Syafi'i sunat. Kita mencari. Carilah, katakan dapat pahala lebih sikit, katakan untuk semayang sutrah. Orang pun boleh kita jadikan sutrah kat depan. Tak ada masalah, katakan. Wallahu a'lam. Dan di sini disebut qalbul aswad. Ditanyakan kepada Abi Dzar, apakah bezanya antara anjing hitam, merah dan putih? Abu Dzar menjawab, wahai anak saudaraku, engkau telah bertanya kepadaku sebagaimana telah kutanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda menjawab pertanyaan dengan menjawab, anjing hitam itu adalah syaitan. Wallahu a'lam. Saya dah jelaskan tadi pandangan para ulama. Apapun tuan-tuan, pandangan yang lebih kuat menyatakan bahawa was-sahihu annahu syaitan kilab. Maknanya yang dimaksudkan hadis ini ialah bukanlah anjing hitam itu syaitan, tetapi sebenarnya ialah anjing yang ganas lah. Katakan anjing yang paling ganas. Ada anjing yang paling garang. Itu anjing hitam banding dengan warna-warna yang lain. Wallahu a'lam. Macam contohnya kan, kita kata seorang ni tu syaitan kata, tapi merujuk kepada orang kan. Kita kata seorang ni syaitan, kata kan. Adakah orang tu syaitan betul? Ke perangai dia? Perangai dia kan, katakan perangai dia syaitan. Jadi bila perangai itu sama juga macam anjing. Bila dikatakan anjing ni syaitan, dikata sifat dia, kita kata dia punya halah dia, keadaan dia. Betul dalam hadis ini menyatakan fokusnya kepada anjing hitam. Baik. Kemudian dalam Allah Subhanahu wa taala, beberapa kita tengok latar belakang sikit di bawah tu, dia kata latar belakang beberapa salaf salih seperti Imam At-Tabari, Ibn Abi Hatim, Ibn Kathir menyebut dengan riwayat yang dhaif yang menyokong kenyataan ini bahawa ular itu telah membantu iblis menggelincirkan dan menjerumuskan Adam AS dan isterinya ke dalam kemungkaran, sehingga bermulalah permusuhan di antara anak-anak Adam dan dengan ular itu sehingga hari kiamat. Ini ada kisah mengatakan masa Nabi Adam AS, antara kita tahu kisah bagaimana Nabi Adam AS dan Hawa diturunkan ke bumi. Kita tahu ada syaitan yang menghasut Nabi Adam AS supaya mendekati pokok yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabu hazihi syajarah. Tapi dan fa'azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Itu disebut dalam ayat tu syaitan. Tapi disebut dalam juga tafsir Tabari, dalam tafsir Ibn Abi Hatim, dan tafsir Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, ada riwayat dhaif. Tapi riwayat ni perlu jelaskan, riwayat ni dhaif, lemah. Selain daripada iblis yang menyebabkan ni, ada satu lagi makhluk Allah yang membantu iblis, iaitu ular. Jadi permusuhan ular ini adalah turun menurun daripada dulu lagi sampailah kiamat. Sebab itu kita dituntut untuk membunuh ular tadi. Kalau kita berjumpa dengan ular-ular, kita harus membunuhnya. Wallahu a'lam.
Itu ada riwayat, tapi riwayatnya berkaitan dengan ular yang menolong iblis, menyebabkan Nabi Adam AS dan Hawa turun ke bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penyebab, dia katakan hadisnya itu adalah dhaif. Baik, kita lihat pengajaran hadis. Jinanul buyut adalah sejenis ular berwarna putih pekat yang mendiami rumah manusia sejak dahulu lagi. Ni saya pun tak pasti apa ni jinanul buyut. Dalam bahasa Arab disebut jinanul buyut, jenis ular, katakan. Adakah ular warna putih yang duduk dalam rumah? Kita kat Malaysia ada? Ular ni jenis yang dia hidup dia kat dalam rumah. Dia suka dia duduk dalam rumah. Saya pun tak pasti, wallahu alam, katakan. Apa ni jenis ular yang dipanggil jinanul buyut, sebab tak pernah jumpa. Apa ni, kalau dalam cuma disebut jinanul buyut tu adalah jenis ular. Kalau ikutkan apa ni muallif rahimahullah taala ni, dia kata sejenis ular berwarna putih pekat yang mendiami rumah manusia sejak dulu lagi, katakan. Kebiasaannya ular jenis ini tidak mengganggu manusia. Yang jenis ini tak mengganggu lah. Kita ular warna putih masuk dalam rumah, lain macam je kan, katakan. Itu dia panggil, kalau ada kita panggil dia jinanul buyut. Kecuali dua jenis. Al-abtar pula adalah sejenis ular berbahaya. Dia berekor pendek seakan-akan terpotong. Ini yang jenis yang apa? Yang bunyi tu apa dia panggil? Kalau kat padang pasir dia panggil apa? Saya pun tak pandai nak sebut, kata. Apa orok yang ni orok tu. Yang jenis ekor dia pendek, dia bunyi kan. Kalau ni dia ada bunyi-bunyi. Itu boleh dibunuh, tak ada masalah. Azan dulu insya-Allah, nanti kita sambung.
Tentang macam Allah Subhanahu Wa Taala. So dikata Zul Al-Abtar adalah sejenis ular yang berbahaya tadi, seperti mana orok-orok lah kita katakan nama itu lebih kurangnya tu. Adapun yang kedua yang kita boleh bunuh dipanggil Zu At-Tufiyataini. Az-Tufiyataini. Apa makna Zu Tufiyataini? Dia ular yang ada garisan putih dekat kepala dia, macam ular senduk, ular tedung kan. Dia yang ada apa, dekat kepala dia tu ada dua line ataupun garisan putih dekat kepala dia tu. Biasa ular tedung, ular selak, tedung selak ke tedung ke, ular hitam ke, panggil setengah panggil ular mura ke, jenis-jenis ular yang ada macam itulah dekat kepala dia tu. Itu dia panggil Zu At-Tufiyataini. Nak itu sini. Dan ular ni di belakangnya terdapat dua garisan, sama ada putih ataupun ada garisan warna hitam ke warna kelabu ke, gantung kepada jenis ular tersebut tentang mati Allah. Dan di antara bahaya, yang kedua dia kata di antara bahaya ular jenis Al-Abtar dan Zutufiyataini adalah mampu membutakan mata manusia. Bukan setakat buta mata je boleh mati orang, kena dengan macam tedung selah tadi tu, boleh menyebabkan kematian. Tapi yang lebih dahsyat ni bukan maksud buta, bukan kena patuk, tetapi tengok je. Tengok je boleh menyebabkan apa ni, mata buta. Ni lagi dahsyat ni katakan. Mampu membutakan mata manusia hanya dengan memandang kepadanya. Saya lebih kepada nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ular-ular ni jenis, ada pula yang jenis mengeluarkan, menyembuhkan. Dia tak patuk tapi dia menyembuhkan something, katakan. Bisa, katakan. Dia tak patuk, bisanya tadi dia boleh dengan kata dia boleh sembuh kan. Wallahu a'lam. Itu yang menyebabkan mata kita buta. Bagi wanita yang hamil pula, kedua-dua jenis binatang ular, jenis ular ni boleh menyebabkan kandungannya gugur. Ini adalah disebabkan jenis racun yang terkandung dalam mata kedua jenis ular itu. Oleh kerana itu Rasulullah SAW mengarahkan supaya kedua-dua jenis ular ini dibunuh dan menyifatkan mereka yang tidak membunuhnya sebagai tidak mengikuti sunnah dan teladan Nabi SAW. Itu yang dimasukkan laisa minna. Itu bukanlah daripada kalangan kami. Bukan, orang itu tidak mengikuti sunnah dan teladan Nabi SAW. Sebab itu bila banyak dalam hadis-hadis banyak, siapa yang tak buat begini laisa minna. Laisa minna. Maksud laisa minna itu ialah orang itu tidak mengikuti sunnah dan teladan yang telah ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. So, sebagai seorang muslim juga kita mengimani bahawa yang terakhirnya itu kesimpulan hadisnya, sebagai seorang muslim kita mengimani bahawa anjing yang berwarna hitam penuh adalah syaitan, tanpa kita mengetahui kaifiatnya. Tapi itu tadi saya sebutkan ada khilaf. Ada khilaf di ulama, adakah dia syaitan sebenar ataupun dia adalah anjing yang ganas, anjing yang garang, paling garang lah. Wallahu a'lam. Itu yang disebut oleh para ulama seperti mana yang saya telah jelaskan tadi. Wallahu a'lam bis-shawab. Okey. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kita dah lihat beberapa hadis Nabi SAW berkaitan dengan adab dengan ular dan anjing hitam. Sebab itu ular-ular ni tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, tak payahlah jadikan dia sebagai binatang peliharaan. Katakan orang sekarang ni ular apa yang saweh, yang kuning, yang batik, dia jadikan belaan, dia jadikan mainan, katakan. Sebab binatang-binatang ini
Tengok dia kata, kadang-kadang ada setengah tu ular ular tedung selah tu dijadikan sebagai permainan, dia kata. Sedangkan Nabi suruh bunuh, dia katakan. Tapi dia jadikan permainan kawan, dia kata. Kalau tujuan untuk ada tujuan untuk nak kajian ke, itu bab lain. Tapi untuk bela, untuk permainan dan sebagainya, itu bercanggah dengan apa yang disebut dalam hadis Nabi SAW, yang mana Nabi sebut tadi dalam hadis uqtulu, makna bunuhlah ular, dia katakan. Kalau jumpa, dia katakan. Jadi jangan, tak payah bela, tak payah bela, tak payah buat apa, dia katakan. Allahu a'lam. Ada soalan tak tadi kalau ada? Ya. Di kulit ular kita kata as long as kalau kita dah sertu, kita dah samak dia, okey, tak ada masalah. Sama juga dengan ular kita, semua kulit binatang yang telah disamak harus guna, kecuali khinzir dengan anjing. Ma tawallada minhuma, ataupun yang lahir daripada keduanya. Maknanya kalau dia kulit apa sekali, kulit binatang apa selain daripada khinzir dengan anjing, maknanya boleh disamak dan boleh digunakan pakai. Atau ular. Orang buat beg tangan, ular sawa, kulit ular sawa ke, kulit ular tedung ke, ular tedung selah ke, ikutlah. Harus selagi ianya disamak. Jangan disertu, disamak. Sertu ni yang lain. Dua perkataan, jangan silap. Sertu dengan samak. Sertu yang kita kulit anjing yang kita basuh 6 kali 7 kali, yang pertamanya dengan air bercampur dengan tanah, itu sertu. Itu bukan samak. Bahasa Melayu yang betulnya itu adalah sertu. Ini kadang-kadang kena samak. Samak apanya? Itu bukan samak, itu sertu. Jadi kita kena ingat balik bahasa Melayu tu kita. Hak samak ni kita kena buang dia punya lapisan dia panggil lemak-lemak tu, kemudian dijemur, dibersihkan betul-betul, dikikiskan dia punya lapisan-lapisan tu kering sehingga kita boleh guna. Kalau kena air dia tak rosak. Itu dipanggil samak. Dua benda yang berbeza. Jangan terbaliklah, ya katakan. Samak dengan sertu. Okey, faham boleh? Nak jual pun boleh. Tak ada masalah. Kalau kita nak ada kulit ular ke nak jual pun tak ada masalah. Harus guna. Bila dia Nabi kata kulit binatang yang halal dimakan pun kita boleh samak. Kulit yang halal dimakan tapi mati. Kambing contoh mati, lembu mati. Boleh tak ambil kulit dia? Boleh, harus. Nabi sebut dalam hadis dia, halan tafa'ta bi ihabiha. Dia kata alangkah baiknya kalau ambil manfaat daripada kulitnya. Sedangkan Nabi dimaklumkan bahawa kambing itu dah mati. Betul dah mati, tapi kulitnya Nabi kata halan tafa'tum biha. Alangkah baiknya kalau kamu ambil manfaat daripada kulitnya. Harus, dia katakan. Jadi kulit binatang sama ada yang halal dimakan ataupun yang haram dimakan selain daripada khinzir dengan anjing, dia katakan, cara nak sucikan dia ialah dengan samak. Disamak, dia katakan. Wallahu a'lam. Bolehlah guna lepas tu. Hatta gunakan untuk salat sekalipun tidak ada masalah. Sebab dia boleh disebut di tuhuratuha, makna julud, makna sucinya kulit-kulit binatang tadi adalah dengan disamak. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Okey, lagi ada nak tanya? Tak ada. Semut nama Allah Subhanahu wa taala, dia ada antara binatang yang kita tak boleh bunuh, katak. Tapi orang Ustaz, kalau katak tu orang buat pergi mancing kan. Kalau kat kampung kan katak katak apa? Bukan katak yang bunyi tu, dia ada katak khas tu, dia apa? Katak pisang. Dia ada katak yang kalau tepi sungai, tepi ini biasa ada orang tangkap tu untuk istilahnya enjun pergi mancing ada. Tapi sekarang orang tak pakai dah, orang pakai yang
yang tipu, yang katak tipu itu lagi baik daripada dia gunakan katak yang betul kan. Adapun semut mati Allah Subhanahu wa taala, semut ada pelbagai kategori. Ada yang membahayakan, ada yang merosakkan, ada yang kita kata semut ialah kita kata kalau dia membahayakan, dia gigit kita ataupun membahayakan orang keluarga kita, harus kita bunuh, tak ada masalah. Tapi kalau dia tidak mengganggu kita, katakan kat luar ke kat mana ke apa semua, tak payahlah nak dibunuh. Apatah lagi kita dilarang membunuh menggunakan api. Jangan sekali-kali kita mengazab sesuatu atau membunuh sesuatu dengan api, kecuali jika terpaksa menggunakan api. Macam kes kita kat Malaysia ni biasanya tebuan ke penyengat yang sarang yang besar-besar tu, bomba datang pakai api je, katakan senang. Itu je cara yang paling mudah untuk dia dibuat, katakan dengan api terus hangus. Tapi semut jangan sekali-kali kita bakar dia ke ataupun sesuatunya. Kalau nak bunuh macam biasa, yang lain dengan cara ihsan, paling cepat kita boleh bunuh. Wallahu a'lam. Basri. Bula tu dibuang ke? Jangan dibuang, apa dia buang? Kalau dah semut terlalu banyak, kita kalau boleh diasing-asingkan. Boleh diasing-asingkan. Kalau tak boleh diasingkan, itu bab lain lah kita katakan. Nabi SAW, adab kita tentang macam Allah, makanan ni, hatta makanan yang kita makan, kalau jatuh pun Nabi suruh ambil. Kalau lalat masuk dalam minuman pun, kita disuruh celup, buang lalat, air itu jangan dibuang, diminum. Tapi hari ini kita pembaziran berlaku. Lalat masuk celup dalam, terus tolak tepi, tak minum dah, katakan. Terus bukan. Hadza laysa min hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah daripada petunjuk Nabi SAW. Ini kata laisa minna, katakan. Maknanya bukanlah, itu bukan yang ditunjukkan oleh Nabi. Yang ditunjukkan oleh Nabi SAW ialah kalau lalat masuk celup dan dibuang, lalu air tadi boleh diminum. Kita terlebih sangat, terlebih apa? Kata orang apa? Panggil apa? Sangkung konon nampak sangat pembersih kan, katakan. Kemudian macam Allah, kalau makanan dah jatuh, Nabi kutip, tiup dan Nabi makan. Wala tatrukul syaitan. Jangan tinggalkan makanan yang jatuh itu untuk syaitan. Ini kita ayam jatuh ke apa semua, kalau kucing dah makan okeylah, tak apalah, katakan. Tak, bagilah kucing tu makan. Tapi kalau dibiarkan saja, tak ada apa, itu makanan syaitan. Nabi dah sebut dah dalam hadis-hadis ni, maka ambil, buang yang kotor dan boleh makan, tak ada masalah. Memang orang akan nampak geli, dia kata, orang apa dia kata, makanan dah jatuh, biar je lah, kata. Yes, ini adalah sunnah-sunnah Nabi yang matrukah, yang dipanggil sunnah-sunnah Nabi SAW yang ditinggalkan, yang orang tak buat lah. Orang anggap benda tu sebaliknya, Nabi buat tapi orang anggap benda tu kotor, sebaliknya. Sedangkan Nabi SAW buat benda, maknanya di situ boleh lagi diguna, boleh lagi dimakan. Dengan cara buanglah, yang bagian kotor tu dibuanglah, katakan. Dan selebihnya boleh dimakan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jadi itu dia tuan-tuan. InsyaAllah lepas ni kita akan lihat adab berikutnya, iaitu apabila berdepan dengan demam panas pula. Demam panas pun ada adabnya kita bila berdepan dengan demam panas. Wallahu ta'ala a'lam bissawab, katakan. Dan demam ni, penyakit ni tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, apa pun musibah, ma min ghammin wala ghammin wala hammin, tidak ada masalah ke ataupun tidak ada penyakit ke, apa sahaja yang ditimpakan ke atas kita, tuan-tuan mati Allah, kalau kita sabar, di sana ada ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Hatta syaukah, sehingga kan selumbar, kalau masuk jari kita pun, daging kita pun, Nabi kata ada ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan musibah setiap orang tak sama.
Orang ni macam ni musibah dia, orang ni macam ni. Kadang-kadang zan gham wala ham. Al-humum boleh termasuk sekali dalamnya ialah stres. Kestresan, kita kan kadang-kadang stres, kadang-kadang ialah fikiran kita terganggu dan sebagainya. Semua tadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh kita katakan musibah secara umumnya, ada ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita langgar tunggul, kita tersepak tunggul pun sama jugalah. Tapi kadang-kadang kita tersepak tunggul, dia maki hamun ni tunggul. Sedangkan dia yang salah, jalan mata tak tengok kan, itu dia sepak tunggul tu dia marah. Itu salah. Itu bukan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Sahabat orang jahiliah, dia suka marahkan, dia suka maki tentang masa, waktu. Masalah. Kadang-kadang ada hari-hari itu dianggap sebagai hari yang musibah, maka dia akan marah. Ada anggap hari ini macam, setengah orang menganggap hari ini suai kan? Ada setengah orang dia kata hari ini suai buat dia. So dia marah kat siapa? Dia marah kat siapa? Dia marah dekat hari, ya kan? Kadang-kadang kita tak perasan kan, kita terungkap perkataan-perkataan, hari ini suai betul, kata. Perkataan tu, hari ni suai betul, dia maki kepada masa. Dia marah kepada masa. Tengok hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? La tasubbud dahr. Jangan kamu cerca masa. Fa ana ad-dahr. Aku yang mencipta masa. Uqallibul laila wan nahar. Aku yang menukar balikkan siang jadi malam, malam jadi siang. Allah yang cipta masa. Kita maki siang, maki hari tu, kita marahkan hari, kita makikan hari. Siapa yang mencipta masa? Allah yang mencipta. Kalau kita marah masa tu, secara tak langsung kita pun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembalikan makian, cacian itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah yang mencipta masa itu. Waktu Nabi sebut kata, la tasubbud dahr. Dalam hadis qudsi, la tasubbud dahr. Jangan cerca masa. Fa ana ad-dahr uqallibul laila wan nahar. Apa pun kita sepak tunggul ke apa semua dalam mati Allah, yang perlu kita buat ialah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sepak tunggul, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang Melayu inna lillah, ustaz belum mati lagi, hidup lagi. Belum mati lagi, hidup lagi. Dah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dibaca setiap kali timpa musibah. Tak kiralah apa musibahnya sekalipun. Bukan nanti mati baru sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak. Apa musibah? Bahawa orang Melayu dia dah terlalu lama mati baru dia sebut inna lillah. Kalau tak mati tak ada. Jadi ada, nanti kita akan sebut tentang macam apa kelebihan sakit. Sehingga sahabat Nabi SAW, salaf, ada sebagian salaf kata, kalau tak sakit, risau. Sehat je risau. Risau tuan-tuan. Kenapa risau? Allah dalam hadis Nabi sebut, kalau Allah mencintai, Allah nak naikkan darajat seorang, Allah timpakan ke atasnya musibah. Bila Allah nak naikkan darajat seorang tu, Allah sayang kepada dia. Sebab nak naikkan darajat dia, maka Allah timpakan musibah. Risau bila tak ada musibah, takut Allah benci, Allah murka kepada kita, takut jadi istidraj. Allah berikan kesihatan kepada kita, seronok wal iyazbillah. Sebab tu dia katakan risau, dia katakan kalau ada salaf dia katakan, mana ulama para salaf dia katakan risau kalau dia sihat sepanjang masa. Nanti jadi macam Firaun kan, sehingga dia mengaku jadi Tuhan sebab dia tak pernah sakit. Ada. Waliyazbillah ya. Jadi ada apa ni, dan bila orang ditimpakan sakit oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kata setiap kesakitan yang dialami itu mendapat
ganjaran dan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika dia sabar, disebut dalam hadis ni, bila dia sabar, dia akan dapat kedudukan yang dia tak dapat dengan cara amalan ibadat, tetapi dia dapat kedudukan itu dengan cara dia sabar atas musibah yang Allah timpakan ke atas dia. Penyakit ke apa ke, Allah Alam. Pasti setiap orang ada musibah yang dia berdepan dengannya. Cuma kadang-kadang dia tak cakap dengan orang, dia malah nak cerita ke orang, katakan hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala, katakan Allah Alam. Kata apa pun kita ihtisab ala Allah Subhanahu wa taala. Kita banding bersyukur itu pada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang lebih teruk daripada kita. Kalau kita lihat saudara kita di Palestin, lagi dahsyat daripada apa yang kita berdepan dengannya, kan? Hari ni kita setakat sikit je lah, pening kepala, stres lah dengan kerja, dengan apa stres, kan? Orang tempat lain tu, kalau dekat Palestin tu air tak ada, kita baru setakat air tak ada berapa hari? 3 hari. Oh, stres sungguh. Orang kawan saudara kita dekat Palestin tu, dekat sebulan air tak ada, elektrik tak ada. Kita baru setakat air tak ada pun dah stres dah, bayangkan. Maknanya ada orang lebih dahsyat daripada kita. Maka bersyukurlah. Tapi bukan makna bersyukur tu nama Allah kita redha semenjang, dia ada juga kalau hak kita tuntut. Orang Palestin pun dia tuntut hak dia. Menuntut hak tidak bermakna kita tak bersyukur. Itu hak kita. Kena faham kat situ, katakan. Ialah lebih baik kita dan menuntut hak bukan bermakna kita tidak redha akan apa yang Allah timpakan ke atas kita, katakan. Hak adalah hak, katakan. Redha adalah redha, katakan. Ada orang kata bila redha ni tak boleh buat apa, Ustaz. Redha je, katakan. Redha je lah, katakan. Tak. Ialah kita kata kalau dapat redha tak tuntut hak tu, redha okeylah, katakan. Maknanya jarang ada orang jumpa macam tu, katakan. Kalau ada pun memang Masya Allah lah, katakan. Lebih baik. Bukan saya kata tak bagus, lebih baiklah, katakan. Semua redha, katakan. Apa yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kata kalau lebih ada musibah ni, memanglah kita kena redha dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan mati Allah, sebab itu Allah jadikan macam kata bila kes bunuh dan ada hukuman-hukuman dia. Ada dia punya denda-denda yang perlu dibayar kepada orang yang kita bunuh, sama ada bunuh sengaja tak sengaja, itu hak untuk yang dituntut. Redha tu satu perkara dan hak itu satu perkara. Wallahu a'lam. Jadi setakat itu saja tuan-tuan mati Allah yang dapat saya kongsikan. Allah ta'ala alam bisawab. Kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.